Okay, we start recording. Then we start sharing. Keyboard problem? Ya ke? Tapi tak mungkin lah tiba-tiba problemnya. Tutup 6 lock. Mana 6 lock lah? Ini mana ada 6 lock punya? Ini laptop macam tak ada je. Ada 6 lock tak ada. Okay. Now got 20 students. Oh, you punya nombor 5 nombor 1. Oh, saya 1 Malaysia punya orang. You ni 5. Give me 5 punya orang. Okay. So, okay lah. So, we start. Tengok ni. Okay, I tengok ni, EO punya detail layout ni is not really detail. For me, it's not really detail. I pergi tengok contoh macam orang landscape plan kan. Ya, sama kat ni. Okay. You see here, orang pergi detail layout plan macam mana. Kan, dia sangat detail kan, nampak ni. Dia nampak jalan raya sampai zebra crossing pun nampak tau. Mana nampak zebra crossing, pedestrian ke, cycling pathway ke, semua kena ada lah. Pokok, tempat mana nampak pavement contohnya. Ini nampak pavement tempat kan. Ini tempat caraya kan. And then nampak ada line lagi. Line putih ni median ke apa kena lukis tau. Line ni perasan tak? Ini. Boleh nampak? Boleh besar ke? Tak boleh. Oh. Tak boleh. Tak boleh besar. Nampak kan? Zebra crossing. Ini jalan ada buffer kan. Ini tengah-tengah bin line kan. So kalau ada 2 lorong kan. Di bin line pun lukis tau. Perasan kan? Yang raya ada 2 lorong. So ada putih bin line tu. Mana tanam pokok. Pedestrian semua. Nampak detail macam ni punya. Building macam ni je okay. We not really detail on the building. So building macam ni okay. Mungkin lukis sikit rooftop macam mana lah kan. Kalau nampak rooftop macam mana. Buat sikit. The more concern is outdoor one. The landscape, the zebra crossing, the pedestrianization kan. Water body ke apa kan. Macam ni something lah detailnya. Okay lah. And then pokok pun kalau ikut ini landscape ni dia banyak pokok kan. Boleh online cari kan. Dia banyak jenis pokok. Semua simbol ni ada nama dia masing-masing pokok dia. So, you boleh pergi cari online ke cari buku lah. So, ada pokok besar, ada pokok kecil. Contohnya, ini smaller trees kan. So, size-nya smaller. Ini bigger trees kan. Bigger trees, smaller trees kan. Okay, so landscape pun ada macam-macam punya simbol lah. Okay, for example, this one kan. Pun sama kan. Ini. Macam lukis pokok kan. Macam ni kan. Okay, ini pokok. Okay, boleh lah. Ini internet boleh cari lah. Ini landscape plan je. Macam-macam keluar. Macam lukis kan. Ini manual. Tapi kita punya, ini nampak manual boleh, komputer boleh lah kan. Tapi kita nak detail macam tadi tunjuk tu. Bukan macam ni lah. Ini untuk garden boleh. Untuk garden you boleh buat macam ni. Tapi untuk jalan raya, I nak buat detail punya. Very specific macam ni lah. Ini nampak semua line semua tu. Line laluan jalan raya semua nampak. Pedestrian semua nampaknya. Nak detailnya. Okay, so tak cukup detail lagi ya. Tapi kalau pandai lukis bayan lagi cantik, ada shadow kan. Dia tu nampak pokok itu macam 3D sikit lah kan. Ini macam ada clock tower ke apa ke, dia ada bayan dia lah kan nanti kan. Okay, online cari lagi ya. So kita nampak terperinci punya. Macam ni lah tulis lah 60 meter wide road. Tapi ini dia pakai meter, kalau nak pakai kaki tulis feet lah kan. So setiap jalan kena tulis berapa size dia. Mana tanam pokok sebagainya. So detail jalan raya, detail kawasan hijau dan semua pedestrian, semua detailnya. Okay, bangunan itu tunjuk bumbung saja. Contoh ini bumbung dia macam ni. Okay, macam ni je bumbung dia. Real punya lah. Ni jangan main taste satu texture je lah. Tak mau. Okay, ni contoh-contoh landscape lah macam lukisan. Okay. So, 25. Okay, tak apa. So this one, you all punya, ini puzzle 5 punya kan. So tak cukup terperinci lah nampak kan. You banyak pakai texture paste saja macam tu, tak mau.
Okay, tengok tadi yang lain kan, tahu. So ubah lagi, baiki lagi ya, improve lagi. Sebelah sini ni, wah, you ni semua pakai komputer ni, kan. So tengok tak perinci lagi kan, compare dengan tadi punya kan, tak cukup terperinci lagi. So you punya plan tak cukup terperinci lagi. Okay ya. Tapi mana nak cerita, mengapa nak cadang benda ni, itu penting tau. You cakap cadangnya saja. Why you want to propose this one? Itu yang penting. Apa sumbangannya kepada kawasan kajian? Itu yang penting. You cakap livable sebab ada semua elemen. Okay. Jadi mengapa nak livable? Kan? Entity dan nilai bandar menjadi menarik betul-betul berlawas semua. Ini nama livable. Okay. So sekarang ni apa you cadang tu macam mana capai livable? So because of livable, why you propose this? Ikut dan cerita lah. So you cadangkan itu ke contohnya you cadangkan pocket park. Mengapa nak cadang pocket park? Apa kaitannya dengan livable? And then taman kanak-kanak mengapa urban square? Mengapa dan sebagainya? Semua ni apa fungsinya? Okay. Itu rasional you lah kan. Why you propose this kan? And then mengapa di sini? Mengapa ini dan mengapa di sini? Contohnya mengapa pocket park di sana bukan di tempat lain contohnya. Okay, so pocket park tu siapa akan guna? Itu beritahu lah. So pocket park propose in jalan mana, simpang mana punya tempat. Why propose this one? So dia punya potential user ni siapa? Siapa akan menggunakan dia? Semua kena detail bukan main cadang je. Kata mengapa perlunya dan siapa akan gunakan dia. Dan apa elemen money tu. Perbaikan ni sebab uzur tu semua okey. Tapi cadangan baru ni macam pocket park. Mengapa nak buat ni? Itulah tak cerita lah. Apa kepentingan pocket park ni? Kan? Untuk siapa? Dan mengapa di sini? Dan macam mana sumber kewangan dia, and then macam mana mentabak balik pembelanjaan kos tu. Okay? Agensi pelaksana semasa Majlis Pembandaran Kelang, Pembandaran Swasta, ini terlalu general lah. Kita macam macam ni general lah. Apa fungsinya MPK? MPK untuk apa? MPK mungkin untuk monitoring je. Okay, siapa nak keluarkan duit? You kena bagi kerja dengan betul ni. Kan? MPK apa fungsinya? Cadangan ni kan? MPK apa fungsinya? Dia keluar duit ke? Dia yang mengurus saja. Ataupun dia maintenance saja. Okay, siapa nak membina dia? Sebab contohnya nak panah pokok, pocket park. Siapa nak post square, open square itu, town square itu? Siapa nak keluarkan duit? Siapa nak buat construction itu? You kena buat cepatan pelaksanaan dengan apa peranan dia. Itu kena spesifik lah. Nanti tiba dari mana. Okay ya? Ini pacify kan? Siapa nak cakap ke pacify? Tak. Okey doktor, okey. Faham. Boleh ya? You kena terperinci. So jadual bukan 2 kolom. You kena buat lebih kebanyakan kolom lagi. So pada swasta, apa fungsinya? Dia merupakan penggerak utama ke, yang mengeluarkan duit ke? So lepas tu macam mana dia ambil balik duit? So pocket park tu hak milik siapa? Mungkin MPK ialah hak milik dia. MPK memiliki kawasan hijau. So mungkin pocket park tu MPK punya. Tapi maintenance mungkin dia buat. Tapi first time construction tu mungkin belanja banyak duit. Mungkin kita swastakan. Okay, pihak swasta buat. Lepas swasta buat, apa benefit swasta tempat tu? Mungkin dia boleh buat gerai ke, ataupun dia boleh buat exhibition ke, apa benda di sana lah untuk dapat balik duit. Maksudnya kira kerjasama antara MPK dengan badan swasta ni. Itu macam konsep anak angkat lah. So pocket park ni ada anak angkat lah, atau father angkatnya lah. Kan? Ada father dia. Okay. So father dia akan keluarkan duit, nanti dia akan balik duit. Hak milik masih akan MPK kalau public area lah kan. Dan maintenance mungkin MPK akan buat. Macam itulah. Kita kena spesifik fungsi dia. Kalau town square, mungkin nak swastakan terus. Tanah jadi hak milik private, boleh juga. So town square jadi hak milik private. Bukan MPK punya lagi. Boleh juga. Jadi private, apa benefit komersial dia dapat kan daripada urban square semua. Very detail punya. So AKK ni dia bukan cadangan saja. Dia bukan setakat selesai masalah saja. Dia kena nampak macam mana laksanakan, siapa nak laksanakan dia. Very detail. Dan okay, macam ini, pocket park pandangan dari atas. Untuk siapa dan sebagainya. Ini pocket park ini untuk penggunaan siapa?
Mungkin sekitar ni tak apa. Kalau sekitar ada kedai, mungkin kegunaannya untuk apa? Untuk pekerja-pekerja, waktu tengah hari boleh rehat, atau pengunjung-pengunjung pergi ke kedai tu boleh rehat di sini, kan? Ya, ya. Adakah ini boleh jadi tarikan utama untuk kawasan komersial ini? Kalau di kawasan komersial lah kan? Ya, Ah, itu juga potensi dia, dokter. mungkin jadi tarikan utama komersial kan? Ataupun kalau Ya. perumahan, mungkin jadi tarikan utama perumahan lah. Kita mungkin nama ni Ya. sebagai green neighborhood lah kan. Tengah-tengah itu ada green. I think orang boleh berlari sini, exercise, akhirnya istirahat lah kan. I think reduce the carbon emission kan, pada green kan. Macam mana bergerak? Okay. Ini linear park ni, sebelah sini rumah, sebelah sini apa? Kedai Ya, kedai komersial, kawasan komersial yang okay. putih tu. So park ini sharing between the commercial and the house lah kan? Ini cul-de-sac Ya, ya, ya. Okay. And then ini rumah guna park, kedai guna park. Okay. So park ini besar, siapa nak maintainnya? Kalau kita nak kedai ni angkat dia boleh. So, apa benefit kedai ni park? Kita kena fikirkan lah. Mungkin adakah kita membenarkan kedai ni, fasad di belakang ini, biasanya orang belakang fasad kedai tak cantik kan? Adakah kita nak kedai tu fasad belakang tu semua kaca saja? So orang belakang ni dia mungkin boleh jadi tempat makan tau. Kan? Dia minum makan tu menghadap terus ke green. Kan? So depan cantik, belakang pun cantik. Depan mungkin macam cakap lah, macam kedai ni. Okay. Belakang mungkin terus transparent saja, macam kita shopping mall kan. Tempat kita nak minum makan ni, dia akan jadi kaca saja kan, transparent, lihat luar macam KFC kan. Tempat makan tu, dekat tingkat berapa? Tingkat 2, tingkat 3 tu. Dia yang facing KFC Park itu, ialah transparent punya kaca saja kan. Macam itulah, orang boleh orang boleh tutup tepi kaca tu, makan minum, tengok keluar. Banyak kedai macam itu, apa nama, Starbucks sama kan, dekat shopping mall Starbucks ni, dia akan, kedai Starbucks itu, dia akan letak di macam tempat yang view cantik lah kan, orang boleh nampak keluar lah kan. Kita boleh buat macam ni, idea konsep ni, bukan macam ni cantik je, ini hatap jalan raya macam ni, kalau hatap ring, apa nak buat. Okay kita kena macam-macam idea lah kan, supaya kedai yang kosong ni, in the future mungkin jadi penuh lah, sebab orang suka nak makan sini, and then boleh nampak green area. Adakah orang dari park dia boleh terus nak atas kedai? Tak payah masuk ke depan contoh ni, boleh ke belakang terus masuk kedai? Ataupun dari belakang ada lift escalator terus ke atas ke tingkat 1, tingkat 2, boleh ke? Macam tu lah. Kan? Kita boleh buat macam tu. Dia ada lift escalator macam dekat Orchard Road tau. Kalau nanti komputer laju tak tahu. Macam dekat Orchard Road tau. Dia boleh naik escalator dari tingkat bawah, dari luar ni, terus naik ke tingkat 5 ke tingkat 6 tau. Dia tak payah pergi bawah naik balik tau. Dia sebab makan tu dekat atas tingkat 5 contohnya. Dia atas escalator dekat luar tu tau. Terus naik ke tingkat 5. So you boleh nampak dari luar lah. Ataupun buat lift dekat luar yang transparent ni. Pun boleh buat konsep macam ni. So orang dari garden nak pergi makan dekat tingkat 3 ke tingkat 2 ke, dia terus naik lift escalator naik. Tak semesti go through tingkat bawah tu. So tingkat bawah ada access tingkat bawah, tingkat atas ada access tingkat atas tu. Ataupun macam I tu bagi you tengok kan, Bio Bay kan, ada sky bridge kan, terus masuk ke kedai atas kan. Macam itulah, ni cadangan masih biasa saja. Belum nampak yang macam orang Bio Bay buat ke, atau macam Orchard Road buat punya ke, belum lagi So masih biasa sangatlah. Okey, Dok. Cantik ini mencantik, tapi fungsinya belum kuat, functional belum kuat lagi. Especially yang menarik pelancong, menarik pengunjung itu tak cukup. Memang kawasan itu ada line kabel ke? Ke ini illustration? Ada. Itu just background. Nanti pakai komputer edit sikit lah, boleh ke hilangkan ini? Okay. Buang ini. I think tower ni pun tak ada kan, buang sikit. Kena modify lah. You pakai apa software yang sesuai, tutup balik. Potong kan. Jadi sekarang ni banyak software boleh buat kan, dia boleh buang background kan. Actually Microsoft pun boleh buat tau, buang background tau. You perasan ke? Microsoft pun boleh buang background tau. Itu I scan satu benda masuk, tak ada work kan. And then ada fungsi ni boleh buang background dia. Boleh juga, sekarang ni banyak benda boleh buat. Okay bagi terperinci lagi Ini semua tak cukup lagi. Okay. And then kalau boleh, you buat numbering yang cantik-cantik tau. Cadangan penggunaan fasa 3 urban square.
You tak ada numbering lah. I nak you buat numbering ni. Contoh ni 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, you buat numbering. And then ini lah cadangan 5.3 contoh macam tu. Macam mana doktor? Macam mana? Letaklah label. Contoh ini kawasan mungkin 5.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Macam tu lah. Bagi numbering. Ini fasa 5. And then boleh sub fasa mah. Fasa 5, 1. Fasa 5, 2. Mungkin 5.1, 5.2, 5.3 boleh lah kan. Supaya apabila tunjuk ini cakap adalah fasa 5-3 contohnya atau 5.3 contohnya. Macam tu lah. And then tulis ini 5.3. Lepas tu tunjuklah titik Kalau yang lain guna macam mana. fasa tu tak okey ke doktor? Apa tu? Ulangi. Saya bagi fasa 1, fasa 2, fasa 3. Sampai fasa 4. Tapi di sini kena tulis lah. Di sini Yang kena ni tulis. fasa 3. Yalah, di sini tak tulis. Okey. Ambil ni kena tulis. Mana fasa 1, 2, 3. Doktor. Kalau you pakai fasa, semua group pakai fasa tau. Jangan lain-lain punya nama. Tapi biasanya, bagi saya lebih suka macam ni. Kalau fasa 5, fasa 3. Itu buatlah 5-3 lah. 5-1, 5-2, 5-3. Faham tak? Lagi senang. So orang tengok je tahu ini fasa 5, fasa 3. Fasa 5, fasa 1. Macam tu lah. 5-1, 5-2, 5-3 macam tu. So nanti fasa 1 sama 1-1, 1-2, 1-3. Pakai numbering lah nanti senang sikit. Macam orang local plan lah kan. Your local plan juga buat macam ni kan. Ada zone, ada sub zone kan. Betul kan? Local plan dulu. Ingat lagi? Betul kan? Betul lah 1-1, 1-2 macam tu lah. I think numbering tu bagus sikit. So semua tak cukup terperinci, numbering susah. So kita tak tahu di mana. Kalau boleh macam ni tau. Tahu location di mana. Nanti bagi numbering dia. Lepas itu keadaannya semasa apa, cadangan jadi apa. Semua kalau boleh macam tu buat. Ada. Ini cadangan pelaksanaan. Okey. Projek ini semasa ni apa, jadi apa. Semua kena jelas lah. Semasa apa, jadi apa. And then lokasi di mana, nombor fasa dia. And then rational, why do that. Cadangan ini adalah kerana kawasan tersebut merupakan tumbuhan utama di mana terletak bersebelahan dengan kawasan industri ringan, perumahan dan komersial. Okey, sekarang ialah kawasan tumbuhan utama. So, you cadangkan jadi urban square. So, urban square ni you cakap ada food truck, kiosk dan sebagainya. So, nanti pelanggan dia akan jadi siapa? Siapa akan jadi pelanggan dia? You kena cadangkan lah. Orang kilang. Kalau orang kilang dia nak barang murah. So, you kiosk, food truck kena murah punya lah. Tapi sebelah sana lagi apa? Ini kilang. Sebelah sini apa? Yang orang ini apa? Ini orangnya apa? Perumahan. Ni perumahan. Terrace. Ke apartment? Apartment tu. Bertingkat. Nampaknya kawasan sini orang low income punya lah. You nak buat food truck, kiosk lah, takut bisnes kurang tau. Nanti akhirnya jual barang bandar je, murah punya saja. Kalau nak upgrade, you kena tukar sepanjang perumahan di sini jadi benda lain. You kena ada infill development tau. Selain industri dengan apartment, you kena tampak apa benda. Baru boleh sini naik. Kalau tak ada, I takut ini tempat jadi macam tempat jual bandar je. Murah-murah ke tempat je. Tak boleh jadi urban square yang cantik. Sebab sekitar ni, kilang dengan apartment. Apartment tu majority berfikir kilang juga. Kan? So, I think idea you ni macam tak sesuai dengan tempat ni lah. Kecuali you nak cadangkan permohonan semula sesuatu benda yang you kena fikir balik. Macam terlalu high class lah you punya cadangan. Tapi sekitar ni low income ni orang. Food truck mungkin tak boleh masuk lah. Mungkin hanya boleh masuk kiosk, jual barang bandar-bandar murah punya, jual sayur murah je macam tu punya. Akhirnya jadi macam tempat low income lah. Kecuali ada tempat yang nak masuk ke apartment mahal punya, at least ini ada mixture lah, low income and high income. So kawasan ni baru naik balik. Kalian fikir balik Okay Yalah, tengok urban square ni banyak kedai kan. Kalau setakat rumah apartment, kilang susah lah, tak naik. Ataupun masa majukan square ni, janganlah semua hijau recreation saja. Boleh ke masukkan certain benda yang boleh naikkan ekonomi?
Atau ke nak masukkan mungkin kedai ke, ataupun masukkan hotel ke, ataupun masukkan kondominium ke, kena masuk sikit benda lah, I think, selain daripada low cost punya dengan kilang. Mungkin area sini sebahagian kecil ni kita jadikan komersial. Bukan ni semua hijau dengan recreation tau. Mungkin kena masukkan sikit komersial di sini. Kan? And then at least perlenakan ekonomi lah. Ataupun masukkan kondominium satu blok ke. Baru boleh berubah lah. Okay, boleh dengar? 545? Fasa 5 orang? Halo? Halo? Hello, Doktor. Hello, boleh dengar, boleh dengar. Boleh. Okay. Kalau sekitar ni semua macam inilah, contoh flat dan kilang tak boleh lah. You kena masukkan 1-2 blok yang mewah punya. And then baru ada mixture of income lah kan, high income, low income. Kawasan ni baru senang naik. Kalau tak ada jadi padang pekerja asing nanti. Okey, ini tempat di belakang kilang dekat sungai kan? You orang nampak ini. Apa nama benda ni ya? Ini apa nama benda ni? Wetland. Oh, yang dekat sungai kan? Yang dekat sungai tu. So, you nampak wetland. Kolam ikan? Dia macam situ je. Dia macam untuk menstabilkan air kat situ je, Doktor. Sebab sekarang ni memang wetland ke tak ada? Kering? Kering. Sebab kan hari tu yang fasa 4 cadangan, buat cadangan yang makan tepi laut tu kan. Dia nak perlukan air yang bersih. So you correct ni lah. You kan correct ni lah, jadi tasik lah. Sebab doktor kata dia sungai tu datang daripada kami, dia punya aliran tu. So kita orang kena buat macam ni lah untuk mengekalkan air tu. So ini hidup tasik untuk jadikan macam ada ekosistem air lah. Yes doktor, yes. Supaya air kotor boleh jadi air bersih lah. Untuk fasa 4 juga. So you kena cerita lah. And then you masa sama buat ini apa? Chalet ke? Restoran ke? Pondok saja? Pondok saja. Ada bawah tu gambar, ada 3D tu. Tak ada makan? Tak ada apa? Tak ada makan sebab dia nak ni je. Boring lah macam tu. Berjalan-jalan macam ni. Boring lah. Tak ada sumber kewangan. Tak ada income duit masuk tau. Nanti jadi orang berbelok-belok di sini je. Ini susah. Tak ada orang kan. Tak boleh. Dia macam ni akan jadi kawasan terbiar. Nanti orang pasangan-pasangan suka pergi sini lah. So bagi buat sikit macam gerai makan ke pun tak apa. Create activity. Kena create activity. Okay. Faham tak? Bagi ada orang yang menjaga. Sebenarnya ni peniaga hawker ni pun bagus tau. Dia pakai polis tau. Dia akan terus jaga tempat ni lah kan. Kau banyak hawker lah kan. Ataupun ada semua food store kan. Gerai makan kan. Okay, Doktor. Janganlah kosong macam rugi lah. Ada investment dia macam ambil balik duit kan. Okay. Ini copy paste sekali tuan-tuan lah. Ayo, nampak sangat copy paste sekali tuan-tuan ni. Okey terperinci lagi detail lagi dengan semua. Ini memang rumah tadi ada kat sana. Itu kita nampak kan. Zoning commercial. Zone saja, apa zoning pula? Zone sajalah, bukan zoning lah kan. Zone perumahan, zone commercial kan. Okey, ini nanti akan tunjukkan macam ni nak jadi apa kan semua kan. Contoh penjeraan cadangan bandar perlembagaan. Guna tanah asal, tanah kosong. Guna cadangan kawasan edukasi. Nilai tanah semasa berapa? Nilai cadangan. Sama lah kan, nilai tanah tak ubah kan. Tanah kosong ke kualifikasi, tanah tak ubah nilai dia. Cas pembangunan perlu dibayar. Rekreasi tak perlu bayar cas pembangunan lah. Kawasan rekreasi ni dia kira publiknya tau, awamnya dia tak perlu bayar cas pemajuan lah. Dia tak perlu bayar cas pemajuan. Okey boleh Boleh Doktor. Kawasan rekreasi tak perlu bayar, tanah kosong tak perlu bayar, kecuali itu kan jadi commercial, jadi housing.
ada perubahan nilai tanah kan, baru charge tanah charge pemajuan lah kan. Dikasih masih kira awam sama dia kosong kan. Siapa punya sound di bising ya? Tolong off sikit bising. Ini kira cas pemajuan je kan, tapi lebih penting ialah kos pembinaan dengan apa balik duit itu kena kira. Kos pembangunan berapa, kalau perbaikan kos perbaikan berapa, nanti macam mana balik duit itu. Itu yang penting. Okay, so far ada soalan apa kan? Tengok ni komputer sama salah ni. Dia tengok mula tak nombor 1 ke? Bila lah tak nombor 1 je. Di sini ada 7. Okey, siapa masuk? Tengok tak boleh lah. Tak boleh buka pun, tengok kacau lah sudah. Jadi sebab kena virus lah. 老师是走答 B 还是走答？老师是走答 B 还是走答？ Dia tak boleh tengok ini mouse sudah masalah lah. Bukan mouse, nanti komputer pun masalah. Macam kena virus saja hari ni macam ni. Tengok mula type nombor 1 lah tengok. Masih type nombor 1 je. Okay, so we continue. So sini kita ada 7 pasal kan, ataupun 7 projek kan. So nanti pakai numbering 4.1, 4.2 ke apa kan. So numbering ni tak buat lagi ya, nanti better buat numbering. Okay, indicator numbering tu kena ada. Ini tak cukup terperinci lah. Dia nampak macam general je. Contohnya hijau macam ni je. Takkan semua ni hijau macam ni kan. Mana pokok dia. Ini pokok semua sama saja. Ini pokok tepi jalan kan. Tapi talang ni, apa pokok dia ada. Pedestrian macam mana. Ini takkan kosong je macam ni kan. So terlalu general. Fasa 4 orang ada kan? Hello? Ada? Ada? Ada doktor. Ada. Tak cukup terperinci tau. Ini kosong je macam sawadi lah. Nampak macam ni. Hijau je macam sawadi lah kan. Yang kosong tu sepatutnya industri. Tapi saya tak detailkan. Yang hari tu saya detailkan jadi macam gazebo tu. Tak boleh. You kena lukis bangunan dia macam mana. You ambil Google Map. Tengok bangunan dia macam mana. Lebih kurang lukis outline saja. Outline dia kena lukis. Contoh bangunan macam ni ke kena lukis. Kalau tak ada ini kosong semua macam banyak kawasan hijau lah. Orang confuse, ingat banyak hijau pula kan. Tak boleh. Nanti ini jalan dia semua tak perinci tau. Belum cukup terperinci macam tadi saya tunjuk Ini tak cukup terperinci lagi Okay. Ini kira concept drawing lah. Concept drawing, bubble kan. Tapi talang ni kena detail. Talang layout kena detail. Konsep macam ni okey. Sebelah kiri ni konsep. Kanan itu detail design dia kena detail.
Okay, Tapi jalan tu saya dah buat dah, macam ada pedestrian apa semua, cuma dia tak nampak jelas. Okay, kalau kita besarkan patutnya boleh nampak. Kalau tak boleh nampak, you kena pecah lagi map ni. Maksudnya map you terlalu besar, you kena pecah lagi jadi 3-4 keping kecil-kecil punya. Baru boleh buat besar-besar. Oh, okey. Maksudnya dia map terlalu luas kawasannya. So, you tak boleh besarkan map tau. So, you kena besarkan macam ni. So, mungkin kena pecah lebih dari 7 lah. Ataupun 7. Kalau 7 pecah lagi. Setiap satu tanggal 7 dia mungkin boleh pecah lagi. Okey. Jangan, supaya setiap contohnya 4 1 A lagi, 4 1 B lagi boleh macam ni. 4 1 C lagi macam tu lah. Okey. 4 7 A, 4 7 B supaya boleh pecah kawasan kecil-kecil supaya kita nampak. Kalau ada tak nampak. Tengok besarkan macam ni pun tak nampak kan sebab imam masa buat tu terlalu kawasan luas sangat. Okey. So sama macam tadi cerita you patut ikut nombor contoh 41 41 catakan apa, yang original dia apa rasional you, mengapa nak buat itu, apa kepentingannya kepada kawasan kajian, semua kena cerita and siapa akan melaksanakan dia, siapa mengurus dia, duit dari mana tapak, nanti ambil balik duit macam mana, semua kena beritahu kita. Okey doktor. Ini terlalu umum lah. Cakap strateginya nak sense of place. So macam mana create sense of place ni? Ni macam mana create sense of place? Kena detail lah. You nak buat reka bentuk macam mana supaya create the sense of place? Ataupun nak masukkan aktiviti apa supaya ada sense of place? Kan? Rupa bentuk bangunan. Okey, apa jenis rupa bentuk bangunan yang masuk? Macam mana boleh mesra pengunjung? Cakap senang, mesra pengunjung. Macam mana mesra pengunjung? Faham? Kan terperinci ni. Okey doktor. Pejak kaki yang bersampung tak selamat. Okey, you kena lukis dia bersampung. Satu, dua, macam mana nak selamat itu pejak kaki itu? Macam mana pejak kaki itu boleh selamat? You kena ada idea you lah. Baru mesra pengunjung kan. Semua betul kena fikir. Terperincinya. Jangan cakap aja. Nanti tak jadi. Sebab AKK ni dia macam action oriented lah tindakannya. Dia tak boleh cakap-cakap macam local plan je. Local plan, social plan ni dia cakap je. Akhirnya tak jadi apa pun lah. Nanti yang susah tu. Kan? Sebelum apa macam ni. Selepas macam ni. Apa kebaikannya juga jadi macam ni? Satu, nampak cantik. Dari segi ruang, apa kebaikan kegunaan ruang macam ni? Ini kena cerita. Perubahan ni berlaku, satu untuk cantik. Dua, apa lagi? Dari segi fungsi dia macam mana? Ini kena beritahu lah. Dari segi fungsinya, apa boleh bagus you ubah macam ni? Boleh Bukan setakat cantik saja. Dari segi fungsi pula. Ada ke bangunan orang saiz kecil boleh jadi besar ke? Ataupun wujudkan ruang untuk bertemu kawan ke? Sosial ke, ataupun sekarang ni kita penting ke urban farming kan, boleh ke ada ruang tanah sayur ke, tanah buah-buahan ke, macam tu lah. Atau orang tengah cakap ke? Ya doktor. Yes, you tengah cakap Tak ada. Okey, boleh so terperinci lagi. Tahu apa nak terperinci ni? Apa perubahan fungsi boleh berlaku? Contoh dia macam ini, rumah saja kan. Luar tak ada apa kan. Kalau ini apa jadi? Rumah luar ni ada apa? Apa yang nak create? Apa environment yang nak wujudkan? Boleh? Bukan cantik saja. Apa perubahan fungsi berlaku? Okey Yalah, ini nampak takut panggil jadi cantik saja tau. You lupakan fungsi ni. Apa perubahan fungsi ni? Okey Ni cakap tanah pokok apa? Kena bagi nama tau. Ini tanah pokok jenis apa? So cari buku lagi lah. Apa pokok jenis sesuai dengan sekitar ni. Ini general sangat. Tengok, dia asyik nombor 1 je. Sudah shock lah dia ni. Tengok, tak habis-habis type nombor 1 je.
Button tak doktor? Bukan masalah pattern. Dia kata-kata jadi, kata tak jadi. Button kalau tekan, dia tekan lagi doktor? Button Dia- number 1. Dia archetype. Oh. Apa tak tahu mengapa dia archetype je. Dia macam tengah rajin type lagi ni. Ada bunyi keluar ni, tengah rajin type ni. Kata jadi, kata jadi ni. Apa tak tahu mengapa dia. Okay, kita buka satu benda. Tengok apa dia type. Tengok dia tengah rajin type ni. Asyik type ni, tak habis-habis type ni. Tengah bunyi tong. Gila ni. Kata-kata okey pula. Tak apa, kita pergi ni dulu. So habis? Belum kan? Artinya sama lah. Satu nak terperinci, dua rasional yang semua tak cukup. Ini artinya rasional lagi tak kuat. Medan sedara sejak umumnya bermaksud tempat yang luas di mana merupakan sebuah kawasan orang. I think tak payah cerita apa tu medan selera lah. Ini orang faham lah. Lagi pentingnya, sekarang ni apa? You nak cari medan selera. And then mengapa itu lagi penting? So, okay, tak payah cerita apa tu medan selera, tak payah. Asal ni apa? Mengapa you nak jadi medan selera? Type nombor satu pula. Tengok tengah type ni. Yang tengah type ni. Saya kena delete. Kalau tak ada, asyik type je. Okey lah, berhenti type lah. Tak nak type lah. Kalau type, dia akan type ni. Tak tahu apa dia buat. Ada masuk? Tak ada. 24 orang. Okey. Okey ini kena ubah macam mana? Okey, orang fasa 4, mari cakap sikit. Apa tadi saya cakap? Apa yang nak ubahnya? Hello, orang fasa 4. Hello? Hello? Hello, fasa 4 ni orang mana? Hello? Kena detailkan lagi jalan. Okey, semua. Okey, nombor 2, apa lagi kena buat? Pedestrian. Okey, apa lagi? Lepas tu yang apa ni? Yang zebra crossing tu. Apa lagi? You kena beritahu. Sekarang ni apa? Sekarang ni apa? Kau beritahu. Sekarang ni apa? Sekarang ni apa kegunaan tempat ni? Faham? Existing land use. Faham ah? Hello? Faham. Existing land use ni apa? Entah itu tukar jadi mini pocket medan selera. Entah mengapa nak bawa mini medan selera? Adakah kita sini tak cukup tempat makan? Itu lebih tahu lah. Mengapa nak cadangkan medan selera? Bukan dia medan lain. Bukan dia golf lah. Bukan dia kolam bermancing lah. Mengapa dia medan selera? Dia kena beritahu lah. Okey tu. Adakah kawasan sini kurang medan selera? Ataupun sini ada keperluan dia sekitar ni apa banyak ketai ke banyak rumah ke apa kilang ke. Dia kena beritahu macam tu lah. Then dengan ucapkan medan selera, apa kebaikannya? Adakah dia jadi tarikan utama untuk orang luar datang ke sini ke? Nanti medan selera ni apa beza dengan orang lain? How to make it different than others? Kan? Boleh? Boleh doktor. Macam cakap lah, mungkin ucapkan Korean food punya store ke? Ada tempat ni Japanese store punya ke? Ada tempat Thailand ke? Ada tempat Myanmar, Indonesia, Bandung, Bali ke? Apa macam tu lah. Kena ada special lah. Special. Jangan macam ni, nanti kosong macam hari tu kita pergi gerai tu kan kosong je. Kan? Sebab makanan sama, boring, tak ada special. Nanti orang Pak line ni banyak pekerja kilang lah, gaji tak tinggi lah. Orang cara makan luar, banyak masak. So apa jadi? Itu ni you kena create activity. Okay? Kena make dia special sebab orang luar datang. Ini dia bukti special tu. Apa specialnya? Kalau tak ada special tak jadi apa. Okay? Okey doktor. Sukan ekstrim. Ini macam budak punya kan? Sukan ekstrim untuk budak bukan orang adult punya. Kalau kompleks sukan ekstrim untuk budak sekolah itu boleh lah berjati satu market juga. Maksudnya umur 12 tahun ke bawah mungkin satu zone dia. Satu zone lagi untuk umur lebih 12. Satu zone lagi untuk umur lebih 16 punya. Mungkin ada 2-3 jenis ekstrim park lah kan. Mungkin semua ada potensi dia lah kan. semua saya 呼吸辛苦啊，最后多点时间。
Okay, so bahagian penggembara arena. You catat macam-macam tapi tak tahu mengapa nak buat ni. And then potential market ni siapa? And then di Selangor sudah ada ke Extreme Park? You kena beritahu lah. Di Selangor ada ke Extreme Park? Ke di Malaysia sudah ada tak ada? Okay, you tak boleh catat macam ni je. Kena tahu apa specialnya ni. And then even target customer bukan orang Port Klang kan. You nak target orang luar dari Port Klang kan. Mungkin sampai Selangor KL kan. So Selangor sudah ada ke belum ada kompleks sukan Extreme ni? Semua kena cerita ha? Who are your competitor? Boleh ya? Pasal apa? Okay, apa pasal apa? Okay, doktor. Habis komputer so killer type. Okay, so you kena beritahu siapa potential customer and then apa competitor you. Potential customer and competitor. Mana tempat sudah ada benda yang serupa. Okay, sebelum macam ni, selepas jadi macam ni. So apa? Okay, ada ke perubahan guna tanah? Ini kira tanah kosong. Ini jadi komersial. Ke jadi hijau. Riverfront ni, you nak jadikan dia hijau ke jadi komersial? You kira even riverfront ni ialah hijau ke komersial? Apa guna tanah yang nak bagi dia? Hello? Hello? Masuk komersial tu. You nak jadikan dia komersial? Maksudnya riverfront ni land use kira Sebab komersial. riverfront ni dia macam restoran kat tepi tu. So kalau komersial lain lah maksudnya you kena berorientasikan bisnes lah, business oriented lah. Maksudnya mesti banyak bagus bisnes lah. So ini tempat kira untuk orang tengok-tengok tapi boleh makan lah. Okay, boleh juga. You kena jelas. So guna tanah tu cakap lah. Daripada tanah kosong ke jadi komersial, you kena beritahu lah. Okay. Itu yang penting tau. You kena fikirkan something. River Garden. So ini kira hijau ke komersial ke pecah-pecah lagi? Sebahagian hijau, sebahagian Yang ni masuk dalam kategori hijau. hijau. Yang tadi tu komersial. Tapi ada ke bahagian-bahagian tertentu jadi komersial? Kalau ada boleh pecah lagi. Bahagian mana tertentu jadi komersial, bahagian tertentu jadi hijau. Boleh juga bahagian. Okay. Ini apa? Rainwater Apa guna benda ni Penggentak eksplorasi apa benda ni? Untuk Pasifik Utara. Atau pengenalan itu salah satu aplikasi penting dari pelepasan muatan dalam gas adalah apa benda ni? Menghilangkan material tertentu dari pembakaran gas. Apa ni? Tak faham. Tentu dari pembakaran gas sehingga dapat mengurangkan populasi. Kurangkan pollution lah. Tapi cara tulis ni susah faham lah. Mana ada mengurangkan polusi udara? Ini Indonesia kan? Kan kita Malaysia malah cakap polusi udara ni, pencemar udara lah. Okey tukar sikit Ini bahasa Indonesia ke polusi udara? Hello? Hello? Ini siapa punya kerja? Hello? Itu siapa punya kerja ni? Hello? Hilang dengar. Orang bekerja ni hilang. Tak ada. Siapa yang buat ni? Hello? Okay doktor, nanti kami tukar. Ini bahasa apa? Ini copy dari mana? Copy dari website Indonesia ke Google Translate ni? Saya okay. Rajin. Polusi ni pollutant kan? Pollutant ni pencemar kan? Okay, habis. So memang kita hanya ada sekejap di sini saya WhatsApp saya wifi tu saya. So setakat ni 24 je. Okay. I think orang lain hantar tak tahu. Tadi belum ada. Tadi hanya ada 2 je. Mana? So memang 2 saja hantar kan? Okay, so tak apa, kita pinjam 2 je. Yang lain tu boleh tengok lah. Masalah ni lebih kurang sama. Bagi lagi.
Okay, so siapa nak bincang apa kah? Ada lain pada nak bincang kah? Hello, siapa nak bincang apa kah? Ha? Doktor. Yes, siapa? Saya Yat, pasal 5. Pasal 5. Okay, apa nak bincang? Nak tanya sikit pasal 5. Contoh macam kawasan kilang kan. Tadi wetland tadi. Okey ke kalau kita nak buat kios tempat makanan tu sebab tepi tu betul-betul dengan kawasan kilang kan. Kilang berat pula tu. Jadi kalau buat kios tempat makanan tu macam tak proper lah kat situ. Macam tak ada orang pun nak pergi makan kat kawasan kilang yang teruk oleh punya pollution ni. Okey, you boleh contohkan kilang kita kena dikuat-kuasakan betul, maksudnya tak boleh menghasilkan pencemaran udara. Sebab tu ni kilang tak boleh menghasilkan pollutant lah. Sebab tu ni tak boleh. So cakaplah kuasakan undang-undang supaya kilang tak boleh menghasilkan pollutants lah. Ini satu. Dua, restoran pun mungkin you buat restoran tertutup punya. Tapi masih boleh nampak luar. Mungkin pakai kaca ke apa lah kan. You boleh lukis lah, you punya idea lah. Mungkin close punya, bukan open punya. Kan? Tanam aircon ke apa ke. And then you buat kaca je nampak luar. Boleh buat macam tu. Kan? Nah, you punya creativity lah. Macam mana selesai masalah lah. Kalau nak buat lah restoran, kalau tak nak buat restoran pun boleh. So nak buat apa? Fikirkan lah. Kami balik. Nak buat boleh. Buat kaca lah, close. Close punya restoran, bukan terbuka punya. Kan? And then kilang cakap mesti dikuat-kuasa daripada betul lah. Tak boleh menghasilkan pencemar lah kan. Itu patutnya buat lah kan. Okay, siapa lagi nak bincang apa kah? I think last week dengan this week yang bincang kelas bahasa 145 je. 2-3 punya orang atau apa nak bincang ni? Bahasa 2, bahasa 3 punya orang, I think kami sampai hari ni belum bincang apa lagi. Apa-apa nak cakap kah? Ada? Tak boleh dapat. Ya, asyik nak type je. Asyik type nombor 1 je tak mau. Tak nak lain. Yes, siapa nak bincang apa kah? Sampai kita dan berjalan ke Singapura. Tak ada. Yes, siapa nak bincang apa kah? Tak ada apa nak bincang. Tak ada. Singapura banyak pedestrian kan. Sini tak berapa cantik, tak mau buka tempat lain. Yes, siapa nak bincang apa kah? Semua okey. Tak ada benda nak bincang. Orang pasal 2 nak cakap apa kah? Bukan last week tak report apa, this week pun tak report apa. Orang pasal 2 nak cakap apa kah? Tengah pasal 3 ni orang. Singapore Management University. Kita ada MSU apa? Management Science University. Ini pun ada Singapore Management University. Singapore Management University SMU. Ini cycling path lah. Halo, pasal 2, pasal 3 punya orang, apa nak bincang kan? Ada? Halo. Ya, you siapa nama, pasal mana? Saya Afifi, pasal 3. Pasal 3, okey. Sekarang ni progress macam mana you ni? Saya tengah buat untuk master plan satu kawasan pasal 3. Tapi kalau saya buat satu pasal tu, dia jadi tak nampak untuk pejalan kaki. Kalau untuk pejalan kaki tu kami kena fokuskan satu-satu kawasan. Baru boleh nampak. Dia actually macam ni.
You setiap fasa ni you memang lukis secara terperinci, tapi semua ni patutnya boleh combine ni. Setiap satu fasa ni boleh combine. Combine jadi satu overall. Kalau saya combine dia jadi nampak kecil betul. You boleh buat satu map yang overall, combine semua punya, tapi itu mungkin jadi file lain attachment lah, satu file besar lah. Kita boleh klik buka lah, tengok lah, so copy je lah. Tapi untuk report ni, boleh buat fasa kecil-kecil punya lah kan. Tapi boleh buat satu combination semua tau, macam master plan tau, combine semua punya. Untuk kalau yang combine tu, kalau tak nampak dia punya pedestrian tak apa ke doktor? Kalau yang kecil tu, kita soft copy kan, soft copy, kita boleh enlarge lah. You buat satu JPEG file ke, PDF file yang besarnya pun boleh. Kan, kita boleh enlarge tengok. Kita boleh tengok overall, kita boleh enlarge. You kena buat satu plan yang besar lah. Macam Google Map ni lah, kita boleh enlarge punya. Boleh enlarge, kita boleh kecil, macam tu lah. Boleh kecil, boleh besar mah, soft copy mah. So dia tak apa, tak ada isu lah kan. Tapi untuk masuk ke report, you kena pecah-pecah lah. Tapi kena ada satu soft copy file yang besar ni, yang kita boleh besar. That's why you kena try fikir cara untuk combine nanti lah. Combine kan semua. Boleh tu. Ini rooftop garden kan. Kebetulan sampai rooftop garden. Hush, tengok cantik lah. Maka angin di atas bangunan tinggi ni. Hush, cantik lah. Boleh buat macam ni lah. Ada kolam renang lagi, tempat rehat di atas bangunan tinggi ni. Depan Singtel. Line mesti bagus punya lah. So boleh ambil idea dari Singapura lah kan. Orchard Road ni kan. Wah, seronok. Tapi tak ada orang lah, mengapa? Semua orang tengah rajin cari duit. Tak ada masa nak belanja, masa ni. Makan minum atas. So Orchard Road kalau dari bawah tengok macam tak ada apa. Selain atas lagi cantik. Istana Park pun ada bahasa Melayu. Istana Park. Yes, fasa tadi fasa 3. Fasa 2 orang mana? Tak ada orang cakap apa. Kenapa masuk bangunan ni? Okey, kalau tak ada apa, kita berhenti sajalah. Siapa nak bincang apa lagi? Ada masa pergi tengok Singapura, Orchard Road boleh. Boleh pergi Beijing, Shanghai, Bangkok, Suwaki pergi mana lah? KK, Kuching, Miri, semua boleh pergi tengok tau. Ambil idea. Jangan tadi hari tutup dekat Selangor. Mana Kota Baru itu je, tak mahu lah. Okey, siapa nak bincang apa ke? Tak ada apa. Kalau tak ada apa, minggu ni macam ni je lah. Minggu ni, hari ni macam ni je lah. Okey. Tapi Khamis ni, I mesti nak tengok progres kerja fasa 2, fasa 3. Ni lama tak tengok punya. Okey Khamis ni, fasa 2, fasa 3 mesti tunjuk apa you buat ni. Setakat ini, fasa 1, 4, 5 je. Hari ni 5 dengan 4. Hari tu ada 1. Okey, 2 dan 3 dengan macam hilang je. Okey nanti mesti tunjuk Okey. Okey, so itu je. Tak ada apa kan? Miss Syamira ada apa ke? Tak ada apa doktor. Tak ada Okey, so kita boleh bincang lagi tapi pentingnya hari Khamis ni you semua kena tunjuk at least fasa 2, fasa 3 mesti tunjuknya. Kan? Syamira, kita punya submission bila hari tu kita cakap awal Julai? Sekejap doktor, yang tak silap saya 1 Julai. Itulah, tinggal seminggu lebih je kan kalau betul ni. Sempat siap draft ke? At least draft dah siap lah 1 Julai Siap cadangan EBA detail plan tu, itulah macam tak sempat lah you ni, tinggal seminggu je macam ni lagi. I think cadangan you ni progress slow lah. Detail tak cukup detail lagi, explanation macam tadi I cakap tu tak ada lagi. Iaitu macam rational you, mengapa pentingnya ni semua. Cepat sikit lah, tinggal seminggu ni. At least 1 Julai kena siap draft. Lepas tu kalau 1 minggu untuk perbaikan ke, so at least second week of the July kita kena habis lah. Lama-lama sangat lah. Second week of July mesti habis lah. Sebab akhir Julai sudah nak submit thesis ni. Julai mesti habis lah semua. Kita tak mau masuk Ogos lah, tak boleh lah. I think Julai kena habiskan semua. So awal Julai, 1 Julai submit draft. 30 lah, 30 Jun kan. Mungkin 30 Jun ke apa draft, lepas tu seminggu final. Kira awal Julai kena habis lah. Lepas tu akhir Julai kena submit thesis and then you nak correction thesis kan. Ogos kan. Ogos ni correction thesis kan.
Okay, I think kena buat rajin sikit lah, bagi kerja sikit lah. Detailkan. Okay, I think itu sajalah. Okay, thank you. See you Thursday. Thursday, pasal 2, pasal 3 mesti ada. Thank you, Doktor. Thank you. Thank you, Doktor. Okay, welcome. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.